Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan dan satu lagi ulasan yang pastinya membuka minda kita semua. Mahathir dan rahsia besarnya. Apakah muslihat sebenar Mahathir di dalam kehidupan politik beliau? Mahathir dan projek payung besar. Dalam perkembangan lain, tidak dapat tidak, nama Mahathir kembali muncul. Sejak sekian lama, Mahathir tidak pernah jemu untuk campur tangan dalam politik Melayu. Retorik beliau mudah. Beliau kata hanya satu payung besar yang boleh menyatukan Melayu. Dan beliau mahu menjadi arkitek utama. Namun motifnya bukan sekadar penyatuan tetapi dominasi. Ramai orang tahu Mahathir ini tidak boleh bekerja di bawah sesiapapun. Dia mahu dan dia hendak menjadi dominasi. Beliau hanya boleh menjadi kepala, tidak boleh langsung jadi pengikut atau ekor sahaja. Terbukti apabila Mahathir sanggup mengkhianati Anwar, tidak menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Akhirnya dia letak jawatan. Dan kini seringkali Mahathir menubuhkan payung besar dan sebagainya. Walaupun sudah dilantik sebagai penasihat SG4 yang dipimpin oleh Mahathir dalam PAS, tetapi Mahathir tidak mampu membawa apa-apa perubahan besar kepada SG4. Lihat saya sekarang, tiada perubahan signifikan yang berlaku dalam SG4. Jadi retorik Mahathir mudah saja. Hanya satu payung besar yang boleh menyatukan Melayu dan Mahathir mahu menjadi arkitek utama. Namun motifnya bukan sekadar penyatuan tetapi dominasi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, lalu memakan tubuh badan kita. Kan kita sakit. Tapi kita bersyukur ada terapi imun ini. Terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan juga menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Anda mungkin sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Mahathir sedar bahawa beliau tidak lagi relevan sebagai Perdana Menteri. Tetapi beliau mahu didengari dan mahu agendanya tercapai. Dengan bekerja sama rapat dengan PAS, Mahathir melihat peluang untuk menyingkirkan UMNO daripada penguasaan politik Melayu. Mahathir tahu bahawa PAS lebih mudah dijinakkan kerana kerakusan mereka terhadap kuasa boleh disalurkan untuk mencapai matlamat beliau. Kajian sarjana politik seperti Amrita Malhi di dalam Ideas Yusuf Ishak Institute dan Yazsajya Shukri IIUM menegaskan bahawa PAS dan Mahathir berkongsi satu ciri. Kedua-duanya oportunis. Mereka tidak segan silu menukar kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Selain strategi itu membawa mereka lebih dekat dengan kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Strategi memujuk UMNO dan menikam bersatu oleh PAS. Satu lagi pendedahan yang menarik. Cerita politik tentang Perikatan Nasional yang semakin
goyah dan longgar. Strategi memujuk UMNO dan menikam bersatu. Apa cerita di sebaliknya? Muktamar PAS baru-baru ini jelas memperlihatkan satu strategi yang halus tetapi berbahaya. Di depan perwakilan, PAS memburukkan bersatu, menuduhnya lemah dan tidak istiqomah. Tetapi pada masa sama, PAS memujuk UMNO untuk kembali bersama atas nama Perpaduan Melayu Islam. Retorik ini hanyalah ulangan strategi lama. Ketika bersama Pakatan Rakyat dahulu, PAS berwajah manis dengan DAP dan PKR. Namun dalam diam mereka berunding dengan UMNO. Akhirnya PAS menikam belakang sekutu demi kepentingan sendiri. Bagi PAS, mereka sahaja yang suci dan berhak memimpin. Semua parti lain hanyalah alat sementara, dipergunakan sehingga PAS mencapai kedudukan dominan. UMNO kini berdepan risiko besar dijadikan jambatan sementara oleh PAS sebelum ditinggalkan dalam keadaan lumpuh seperti seorang yang telah habis madu sepah dibuang. Begitulah sikap PAS seringkali apabila bekerja sama dengan orang lain. Sudah banyak buktinya PAS akan menikam belakang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak kuat dan tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit, dan akar penyakit berkembang bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Ini adalah produk KKM, lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telepon saya yang tertera. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. UMNO kini berdepan risiko besar dijadikan jambatan sementara oleh PAS sebelum ditinggalkan dalam keadaan lumpuh. Apa pula pendapat Anda semua tentang isu ini? Patutkah UMNO bekerja sama semula dengan PAS, membentuk, menguatkan semula mufakat nasional? Ramai orang yang memberi nasihat supaya UMNO jangan masuk lagi di dalam lubang ular untuk kali kedua. Nanti takut-takut dipatuk ular yang sama. Adalah satu tindakan yang sangat bodoh apabila sudah tahu dalam lubang itu ada ular, tapi tetap memasukkan tangan juga. Ramai orang yang menasihati UMNO supaya berhenti terpujuk dengan pujuk rayu muka manis yang dipamerkan oleh PAS. Retorik ini adalah ulangan strategi lama. Ketika PAS bersama Pakatan Rakyat dahulu, kita tahu PAS berwajah manis dengan DAP dan PKR. Tapi akhirnya dalam diam mereka berunding dengan UMNO. Akhirnya PAS menikam belakang sekutu demi kepentingan sendiri. Bagi PAS, mereka sahaja yang suci dan berhak memimpin. Semua parti lain hanyalah alat sementara dipergunakan sehingga PAS mencapai kedudukan dominan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.